kempen imunisasi polio diteruskan di Sabah serta perkembangan politik semasa. Laporannya kita bersama dengan Noviana Jim Lajim. Silakan. Baik, Zai. Terima kasih. Salam sejahtera. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas berkaitan urusan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri bagi negeri Sabah pada 17 Ogos ini bermula 2.30 petang. Menurut kenyataan Unit Komunikasi Korporat SPR, sidang media oleh Timbalan Pengurusi SPR Dr. Azmi Sharom akan diadakan sejurus selepas mesyuarat khas tersebut pada pukul 4 petang di Magellan Sutra Resort, Kota Kinabalu. Dewan Undangan Negeri Don Sabah dibubarkan pada 30 Julai lepas bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh itu. Hubungan dua hala antara Sabah dan Australia akan terus diperkukuh ekoran ikatan sejarah ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua 75 tahun lalu. Pesuruhjaya tinggi Australia ke Malaysia, Andrew Goletszinowski, memberitahu upacara memperingati peristiwa berkenaan akan diadakan di Sandakan esok. Menurut Goletszinowski, upacara berkenaan sangat bermakna kerana ia memperingati nyawa askar British Australia yang terkorban bagi membebaskan negeri ini. We talked about Sabah-Australia relations and in particular the strong history between the two countries. Because, tomorrow is the 75th anniversary of the end of World War II. And it's also, here it's called Sandakan Day, because it commemorates the loss of lives of Australian and British soldiers who were prisoners of war here in Sabah. Goletszinowski berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Afdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Mengimbas kembali peristiwa Perang Dunia Kedua, Goletszinowski menzahirkan ucapan terima kasih atas keberanian warga Sandakan yang membantu menyelamatkan askar-askar Australia yang dipenjara atau mangsa perang dari negara itu semasa Perang Dunia Kedua. Mayat seorang bayi ditemukan dalam tong sampah berhampiran sebuah premis jualan di Kampung Kionsom, Inanam, tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibie Majinji menyatakan perkara tersebut kepada wartawan RTM ketika dihubungi di Kota Kinabalu. Menurutnya, mayat bayi berkenaan ditemukan seorang penjual makanan ketika ingin membuang sisa jualan makanan di tong sampah terbabit pada pukul 12.38 tengah malam. Hasil pemeriksaan polis dan pegawai perubatan Hospital Queen Elizabeth di lokasi kejadian mendapati mayat bayi lelaki seberat 4 kg masih bertali pusat dan cukup sifat dibuang dalam plastik. Kes disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan. ACP Habibie meminta sesiapa yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kes ini untuk melaporkan ke Balai Polis berhampiran. Kempen imunisasi polio Sabah kini memasuki fasa akhir pemberian vaksin MPOV kepada semua kanak-kanak di bawah umur 13 tahun di seluruh Sabah. Sehingga semalam, 8 daerah telah mencapai liputan dos pertama MPOV melebihi 95%, iaitu sasaran liputan dos MPOV. Daerah berkenaan ialah Ranau, Tambunan, Kuala Penyu, Beaufort, Kinabatangan, Kunak, Nabawan dan Kudat. Bagi dos kedua MOPV, 3 daerah mencapai liputan melebihi 95%, iaitu Ranau, Tambunan dan Kuala Penyu. Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Krisnarudi dalam kenyataan media di Kota Kinabalu memberitahu, bagi dos pertama BOPV, seramai 804,494 kanak-kanak di bawah umur 13 tahun telah menerima dos itu. Ia meningkat sebanyak 9,057 orang berbanding minggu lalu, iaitu 795,437 orang. Bagi dos 2, seramai 769,484 orang, iaitu liputan sebanyak 90.18%. Ia meningkat sebanyak 38,677 orang berbanding minggu lalu, iaitu 730,807 orang. Datuk Dr. Kristina berkata ibu bapa yang mempunyai anak berumur di bawah 13 tahun yang belum menerima vaksin OPV diminta mendapatkan vaksin dengan mengunjungi mana-mana fasiliti kesihatan, pusat pemberian vaksin pandu lalu dan program outreach yang sedang giat dilaksanakan di seluruh Sabah. Satu kes baru wabak kolera direkodkan di daerah Semporna semalam menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 91 kes. Kes baru itu dikategorikan sebagai kes bergejala.
Menurut infografik di laman Facebook Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Kristina Rundi, sebanyak 60 daripada 91 kes kolera yang direkodkan sehingga kini merupakan kes bergejala, manakala 31 lagi tidak bergejala. Semporna kekal mencatat kes tertinggi dengan 48 kes diikuti Kota Kinabalu 16, Kunak 10, Tawau 5, Beaufort 4, Putatan 3, Kinabatangan 2 dan masing-masing satu kes kolera di Tuaran, Sepitang dan Lahad Datu. Pembukaan Tawau Specialist Medical Centre TSMC berupaya meningkatkan potensi Sabah sebagai hub pelancongan kesihatan. TSMC merupakan hospital pakar swasta pertama di pantai timur Sabah. Pengerusi TSMC Datuk Kaur Nam Ngum berkata, pembukaan hospital berkenaan mampu menarik kehadiran pesakit bukan sahaja dalam negeri, malah negara jiran khususnya Indonesia dan Filipina. Ketika ditemui media, beliau berharap hospital ini menjadi salah satu pusat perubatan terbaik dalam kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, PIMP, IAGA. Satu tempat yang senang orang datang. Tak usah pergi sampai Singapura, tak usah sampai KK pun atau di Kuala Lumpur. Sebab itu kita guna teknologi yang paling canggih supaya pakar kita boleh gunakan untuk siasatan yang lebih terjamin. Hospital dibina dengan kos RM125 juta ini mempunyai 122 katil dan 29 pakar perubatan. Ini sangat bagus. Staf keketangan pun sangat mesra dengan pesakit. Yes, kita memang plan untuk melahirkan anak di sini. Antara tempat rawatan yang paling baik di rantau ini. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini dan saudara, budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Dengan itu kita kembali semula bersama saya di Angkasa Puri. Silakan.